Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita belajar membaca Al-Quran berserta dengan petunjuk hukum-hukum tajwid yang terdapat setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang kita baca. Kali ini kita akan membaca juzuk yang keempat, iaitu muka surat 77, surah An-Nisa, surah keempat surah An-Nisa, iaitu ayat 2 dan ayat yang ketiga, insya-Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, saya menyeru semua yang view tolong subscribe, kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Supaya semua dapat belajar bersama memperbaiki bacaan kita. Kerana perintah Allah ialah membaca Al-Quran perlu tartil. Ya, betul dengan betul. Maka dengan itulah, dengan seruan Allah itulah, saya merelakan diri untuk berkongsi ilmu tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata. Apa yang saya ketahui, maka saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Baik, kita mulakan. Kita mulakan dengan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu baru kita pergi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita bermula dengan wa'atu. Baik. Saya bubuh di sini mad badal sebab waw itu adalah satu kalimah juga. Wa. Iaitu wa dan. Dan kemudian itu hamzah mendahului huruf alif, kita gunakan huruf iaitu hukum mad badal, iaitu dengan bacaan dengan dua harakah. Mad badal. Sebab hamzah mendahului huruf alif dalam kalimah atu. Kemudian kita jumpa kalimah al-yatama. Baik, perhatikan tu itu kita tak boleh baca mad asli sebab dia bertemu dengan alif lam kamariyah. Huruf ya adalah huruf kamariyah. Kita baca tu itu digabungkan dengan lam yang mati. Dipanggil izhar kamari dengan hukum izhar kamari, iaitu hukum izhar kamari. Jadi kita baca dia apa? Dua, bukan, maknanya kita baca dengan izhar. Tu itu dia kita gabungkan dengan lam. Jadi bunyinya tul. Kemudian ya, kemudian ta, suku kata ta, di situ ada alif, maka kita baca dengan mad asli dua harakat juga. Kemudian ma itu betul ada juga bertemu dengan alif kecil di situ. Sebelumnya baris atas tu, jadi ada tanda gelombang. Itu menunjukkan dibaca dengan lebih daripada duduk sebelah kiri, nampak sikit. Okey. Maknanya kita baca lebih daripada dua harakat. Apakah hukum yang perlu kita patuhi, iaitu oleh kerana alif ini bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, iaitu al-yatama dengan amwalahum, iaitu hamzah itu berada dalam kalimah kedua, maka kita baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Okey. Jadi sebab itu kita baca dia panjang. Kemudian kita jumpa kalimah amwalahum. Baik, am di situ kita baca dengan mim mati. Hukum mim mati dibaca dengan izhar syafawi, ISY. Kemudian waw, selepas waw ada alif kecil juga, dibaca dengan mad asli. Iaitu sebelum alif baris di atas, baca mad asli dua harakat. Izhar syafawi itu baca satu harakat aja. Am wa lahum. Baik. Lam pada atas lah, kemudian suku kata yang terakhir sebelum lam ya itu maknanya boleh kita wakaf atau boleh wasal. Jadi dia mati dengan mad izhar syafawi, iaitu hum, mim. Bibir kita tertutup masa baca. Hum. Tutup bibir. Jadi amwalahum. Baik, terus kita kepada kalimah berikutnya. Cuma di sini saya tak jelaskan sebab hum itu kalau sambung dengan wala tak ada apa-apa hukum, terus saja baca kalau nak wasal. Lahum wala, amwalahum wala, terus saja sebab di sini izhar syafawi. Kalau kita nak wasal, kalau kita wakaf pun sama juga bunyinya, hum juga. Lepas tu kita sambung wala. Lepas tu la ini ada sebelum alif ini ada baris atas, baca dengan mad asli dua harakat juga. Saya tak tulis dua situ. Okey, saya buat dua harakat. Okey, dua. Supaya kita faham MA mad asli, dua harakat. Lepas tu kita jumpa
tatabaddalul. Tatabaddalul. Baik, kalimah tatabaddalu itu kita baca suku kata ta, kemudian ba, suku kata ba digabungkan dengan dal bunyi bad. Kemudian da, kemudian lu di situ bertemu dengan alif lam qamariyah. Jadi kita baca dengan izah kamari. Nak tahu dia izah kamari ke tidak, iaitu perhatikan huruf lam tu dibubuh tanda mati dalam bahasa Osmaniyah. Menunjukkan dia dibaca dengan izhar. Tapi izhar apa? Izah kamari sebab alif lam, sebab alif lam ada huruf qamariyah. Jadi alif lam qamariyah dibaca dengan izah kamari. Lul khabitha. Baik. Kha, suku kata kha satu saja harakat dia. Ba, bi, tetapi ada ya di sini. Selepas ba baris bawah ada ya, maknanya kita baca dengan mad asli. Kemudian sa, hujung lidah, gigi kacip kita hujung lidah, sa. Jangan baca sa. Sa bunyinya sin. Kalau tak keluar hujung lidah bunyi sin. Sin di atas sa. Tapi kalau bila sa, ada lain sedikit. Walaupun dia mahrajnya terlalu dekat. Jadi kalau kita silap, kita akan baca sin. Tapi ini sa, julurkan hujung lidah kita keluar daripada gigi kita, gigi depan kita, gigi kacip. Okey. Jadi mad asli, kemudian kita jumpa bit toyib. Baik, saya duduk belakang sedikit, tak nampak muka, tak apa. Ba ini alif lam syamsiah. Jadi kita ambil ba baris bawah ini, kita idghamkan dengan huruf ta. Jadi bila idgham, kita baca dengan apa? Dia mana-mananya ini ada bertasydid huruf ta ni, dia adalah huruf syamsiah. Jadi kita baca dengan idgham syamsi. Masukkan ba kepada huruf ta terus. Lupakan alif lam itu. Bit toyib. Bit ta. Kemudian ta itu bertemu dengan ya di situ bertasydid toyib. Baik, kita kalahkan huruf ba itu kerana kita sukunkan dia. Jadi kita baca dengan kalah apa? Kalau kita wakaf, kita baca dengan qalqalah kubra. Kalau kita sambung, kita baca dengan qalqalah sughra terus pada wa. Bit-tayyibi wala. Bit-tayyibi terus hilang. Ba itu tak ada lagi qalqalah. Sebab kita wasal. Okey. Melainkan kita sukunkan huruf ba, barulah dia keluar hukum qalqalah kubra. Kalau kita sambung, qalqalah terus tak ada. Sughra pun tak ada. Melainkan kalau ba itu mati. Okey. Dapat habis kita satu baris. Lepas tu kita pergi kepada daripada bit toyib. Kita kalau sughra wakaf di situ, kita sambung. Wala la juga dibaca dengan mad asli sebelum alif ada baris atas. Dan mad asli dibaca kerana sebelum alif baris atas, dan jumpa pula kalimah ta'kulu. Ta'kulu. Baik, ta digabungkan dengan hamzah yang mati, tak. Daripada depan sini, kalimah apa ni? Marasta hujung lidah di sini. Antara gigi kacip dengan gusi. Letak tengah-tengah tu. Terus pergi kepada apa? Hamzah. Di mana? Di pangkal halkum. Tak. Jadi bunyinya tak. Tak. Kulu. Lu nampak. Lam waw itu dibaca panjang. Ada gelombang di atasnya. Atau frekuensi dalam bahasa Inggerisnya. Jadi, apabila dia tak ada tanda gelombang, dia dah tentulah dibaca lebih daripada 2 harakat. Apakah hukumnya? Iaitu sama dengan di sini. MJM, mad jaiz, munfasil, dibaca 4 atau 5 harakat. Sebab huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Daripada ta'kulu dan bersambung dengan amwalahum. Okey? Okey. Selesai. Setelah amwalahum, apa buah baca? Buah dibaca mad asli sebab ada alif kecil. Ingat je, ada alif kecil mesti dibaca dengan mad asli, alif kecil. Perhatikan sini, alif kecil, belumnya baris atas. Lagi alif kecil, sebelumnya baris di atas. Tapi kalau dia tak ada gelombang, itu maknanya baca dengan mad asli 2 harakat saja. Tapi kalau dia ada gelombang, dia mad juga, tapi mad jaiz, bukan mad asli gitu. Kalau ada gelombang macam ni. Baik. Di sini ada baris yang saya sebenarnya tertinggal, jadi saya tulis dengan merah. Bila saya membaca ada tertinggal huruf lam itu, jadi baris bawah. Okey. Kita sambung balik. Maaf terbatuk lepas makan. Okey. Selepas amwalahum, perhatikan hum itu dibaca dengan izzah syafari. Wa tadi dibaca mad asli. Kemudian kita jumpa kalimah ila. Ada lagi gelombang.
alif kecil, sebelumnya baris atas, ada gelombang bertemu juga dengan dalam dua kalimah amwalikum. Jadi habis jim itu boleh wakaf. Jadi kita baca dengan apa? Iaitu baca dengan hukum mad jaiz munfasil juga, kerana alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bacaannya 4 atau 5 harakat. Dan kemudian kita jumpa kalimah amwalikum. Wa pun juga mad asli sebab alif kecil. Kemudian li, kemudian kum mim mati itu, mim mati maknanya kita baca dengan hukum mim mati, iaitu izhar syafawi, sebuah ISY, izhar syafawi. Okey. Kemudian kita pergi kepada kalimah innahu, innahu 212 bunyi bunyi bacaan saya tadi. Baik, kenapa? Hamzah baris bawah bertemu dengan nun yang bertasydid. Apabila nun bertasydid, kita wajib baca dengan wajibul gunnah dengan dengung dua harakat, iaitu hamzah dengan nun. Bunyi dia suku kata in tu yang didengungkan, lepas tu na, kemudian hu di sini ada waw kecil. Kerana sebelum hu ha baris depan itu ada huruf yang berbaris, dan selepasnya pun ada huruf yang berbaris, maka ditambah oleh ahli qiraat awal kecil itu menunjukkan dia dibaca dengan dua harakat dengan hukum mad silah qasirah, MSQ. Mad silah qasirah, silah sad, mad silah qasirah. Berapa panjang? Dua harakat. Kemudian kita jumpa ka, di situ juga mad asli. Kana, na. Baik. Perhatikan untuk na itu patutnya kana ada baris ni, baris atas. Kana, tertinggal baris dia atau terpadam baris dia. Okey, kana. Selepas kana, mad asli tu, kemudian huban. Huban. Baik. Perhatikan di sini hu, ha baris depan bertemu dengan waw, baca dengan mad asli, dua harakat, sudah tulis itu. Kemudian tanwin, ba alif tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka kita baca dia dengan apa hukum? Iaitu dia bukan huruf idgham dan dia bukan juga huruf izhar, tapi dia adalah huruf ikhfa, maka kita baca dengan ikhfa hakiki. IHQ dua harakat dengan dengungnya. Huban kabira. Baik. Ra itu, B itu kita baca dengan mad asli sebelum ya baris bawah. Ra itu tanwin, kita baca dengan mad iwad kerana kita wakaf di situ. Sebab dah habis ayat yang kedua. Jadi kita baca kabi, 2, 1, 2. Kemudian ron itu kita tukar. Iwad makna tukar daripada baris 2 ke baris 1 dan dibaca dengan dua harakat. Jadi dia macam mad asli. Huruf tu kalau kita buang, jadi ra alif. Alif sebelum alif baris di atas 1 gitu. Jadi itu sebab dipanggil mad iwad kerana ditukarkan bacaannya. Bila kita wakaf, melainkan kalau kita sambung, kita akan baca kabirau, kita sambung dengan ayat yang ketiga, iaitu kalimah yang waw itu. Bunyinya idgham ma'al gunnah kalau kita wasal. Tapi kita dah tentulah kita keistimewaan kita bila habis satu ayat tu kita berhenti. Berhenti dengan niat untuk menyambung semula. Okey. Perhatikan kita pada kalimah yang kita baca dulu kalimah yang pertama. Sebab kita dah tahu hukum-hukumnya, baru kita jelaskan ayat yang kedua. Iaitu kita baca ayat yang kedua, lepas tu baru kita baca ayat yang ketiga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak baca, saya duduk belah kanan. Okey, jadi senang sikit nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul kitaba amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Habis kita baru kita sambung kalimah yang pertama dalam ayat yang ketiga. Okey, perhatikan. Saya duduk sebelah sini, nampak Baik, nun sukun wa in. Nun sukun mati.
Maknanya baca dengan izhar. Kenapa baca dengan izhar? Kerana nun yang mati itu bertemu dengan huruf halkum, kha, ujung halkum, iaitu atas halkum itu, ujung, ujung halkum. Jadi dia kena baca dengan izhar halqi, HL tu halqi. Jadi kalau IHQ tu ifat hakiki, HQ hakiki, yang ni halqi. Dia bersabit dengan huruf Q juga. Jadi wa in khiftum, khif sambungkan kha, istilah itu dengan huruf fa, huruf BB itu fa. Macam mana? Khif, khif, terus pada gigi atas pergi kepada bibir bawah. Kemudian tum kita baca dengan izhar syafawi, mim mati. Kemudian Allah, sambungkan al dengan hamzah dengan baris atas dengan lam, bunyinya al. Kemudian la itu dibaca dengan mat asli, la Allah. Tuqsitu, tuqsitu. Perhatikan di sini ada qaf, huruf qalqalah, dan dia berada di tengah kalimah. Kita baca dengan qalqalah sughra, QS. Qalqalah sughra. Lepas tu, okey, jatuh pen. Okey. Lepas tu ta bertemu dengan waw, ta, iaitu kita baca dengan mad asli 2 harakat. Tuqsitu, tu, tebal sikit daripada ta. Tuk, ada angin khamas. Dia ta ni, pada sebab dia ta ada istilah terangkat pangkal lidah semasa menyebut ta. Walaupun dia sama makhraj dengan ta, bunyinya lain. Tuqsitu fil yatama, fil, fi itu bertemu dengan alif lam apa? Alif lam kamariyah juga, iaitu huruf ya adalah huruf kamariyah. Kerana kita tahu, kalau kita lihat saja kita tahu lam tu ada tanda mati, mesti baca dengan izhar qamari. Sebab huruf ya adalah kamariyah, alif lam kamariyah dibaca dengan izhar qamari. Okey, namanya alif lam qamariyah. Bacaannya, hukumnya ialah izhar qamari, bacaannya. Okey, baik. Lepas tu ta bertemu dengan alif, baca dengan mat asli juga. Sebelum alif ada baris atas ta itu. Kemudian ma sama juga ada alif kecil, dibaca 2 harakah juga, iaitu mat asli. Sebelum alif itu ada huruf atas, baris atas mim. Jadi fil yatama. Baik, kemudian fam, fa itu diwasalkan dengan tun hamzah wasal di sini dengan nun yang sukun. Tetapi nun sukun bertemu pula dengan huruf ifa, maka kita baca fang, kihu, hiu, hu, hu itu pedas. Sini yang perlu dibetulkan bacaannya, iaitu fankihu baca dengan ifa hakiki 2 harakat. Fankihu, ki angin, kihu hamas itu, hu pedas juga, hamas juga dia. Fankihu ma toba, ma toba, ma 2 harakat juga, alif sebelumnya baris atas. Sini pun alif, ta itu pun baris di atas, baca dengan mat asli. Dan kemudian ba pun pada atas, ba. Jadi bacanya ma tabalakum, sambung kalimah sana. Lakum, mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Iaitu kita baca dengan apa? Mim, hukum mim mati bertemu dengan mim. Kita baca dengan idgham mislain saghir, ataupun kita nak baca lagi satu hukum dia sebut idgham mutamatsilain, iaitu sama juga, iaitu hukum huruf yang sama bertemu dengan sama huruf, sama makhraj, sama sifat. Jadi boleh guna hukum idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain saghir, itu di bawah hukum mim mati. Baik. Lepas tu lakum mina, nun bertemu dengan nun juga yang bertasydid di sini. Perhatikan di sana nun yang bertasydid. Dia kalau nun bertasydid baca dengan wajib bergunah, tetapi nun ini kita kena idgham syamsi dengan nun yang bertasydid itu. Jadi bunyinya minan dengan dengung nisa'i. Baik. Ni baris bawah ni, kemudian sin alif sa ada tanda gelombang di situ bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam kalimah an-nisa'i, iaitu baca dengan mad wajib muttasil. Saya gunakan huruf mim, w, mt muttasil. Kalau sebab apa? Yang ni MJM, munfasil, yang ni muttasil. Jadi kita tahu muttasil untuk wajib.
Munfasil untuk jaiz. Okey. Mad wajib muttasil baca 4 atau 5 harakat juga. Iaitu bertemunya huruf alif dengan hamzah dalam satu kalimah. Kemudian kita jumpa masna. Masna min tha. Sa ingat mahrajnya jangan baca sin. Kalau kita baca mas itu sin. Mas pendek aja bunyinya. Masna. Nah dibaca dengan mad asli sebab ada alif kecil di situ. Sebelumnya huruf mad itu ada baris atas. Selepas itu kita pergi kepada kalimah wasulatha. Wasulatha. Nah, ini semua dua-dua sa. Wasulatha. Jadi ma di sini baca ma asli baca dengan 2 harakat juga. Okey. Kita tulis 2. Kemudian perhatikan di sini. Lepas tu waruba' bunyi waruba' wasulasa waruba' 4 itu maknanya 4 waruba' tu. Jadi perhatikan di sini, kita wakaf di sini kita baca dengan mad arid disukun sebab ain tu disukunkan sebelumnya ada mad asli. Waruba' terus tengah halkum ain. Kemudian kita jumpa fa'in. Sama juga tadi fa'in, sini wa'in, sini fa'in, iaitu hamzah bertemu dengan nun sukun, di mana nun sukun bertemu dengan huruf khalkum, huruf kha sama kha. Nun sukun bertemu dengan kha. Jadi apa hukumnya? Izhar khalqi. Baca nun itu, suku kata in itu dengan izhar. Tak ada panjang, tak ada dengung. Fa'in khiftum, khif. Daripada kha pergi kepada huruf fa. Daripada bawah sini pangkal halqum pergi kepada huruf fa, iaitu huruf gigi kacip pergi pada bibir bawah. Khif tum mim, baca mim mati dibaca dengan izhar syafawi. Selepas tu kita jumpa kalimah Allah. Allah, la 2 harakat bacanya sebab sebelum alif ada baris atas. Dapat? Kita pergi kepada kalimah berikutnya. Iaitu baris yang kelima. Bermula dengan kalimah ta'dilu. Ta digabungkan dengan ain yang tengah halkum ini. Sedangkan ta itu duduk di mana? Di antara gigi kacip dengan gusi atas. Gusi gigi kacip letak tengah-tengah. Dan bunyikan ta. Tapi ta ini terus pergi ke bawah kepada tengah halkum. Ta'dilu. Ta'dilu. Betul-betul bunyi ain. Ain a ta dilu lu mad asli 2 harakat. Baik, baru dah sebut betul. Ta itu dengan ain dah betul, baru kita sebut dilu lu 2 harakat, dia tu baca mad asli sebelum buah baris depan. Kemudian fawahidatan. Fawahidatan. Baik, wa di sini dibaca dengan mad asli sebab alif ada baris atas sebelumnya. Kemudian ha pedas he. Tanwin dibaca nampak selari, dia punya baris tu selari, menunjukkan dibaca dengan izhar. Izhar apa? Izhar iaitu izhar khalqi. Jatuh pen. Baik. Izhar khalqi iaitu ta ini dibaca dengan izhar khalqi. Hidatan, jangan baca ha, ta baca. Kalau kita wakaf fawahidah, dah jadi tukar ta jadi mah. Ha dhamir. Itu kalau kita wakaf kat sini lah. Saya habis semput dah kita nak sebut, nak sambung daripada sini tadi, daripada fa'in hiftum kita nak sambung sampai tu dah tak cukup nafas kita berhenti. Tapi syaratnya tukar dia kepada huruf ha dhamir. Dapat Okey. Jadi itu je. Kalau kita wakaf, kita baca fawahidah dah bunyinya. Baik, kita sambung tan tadi. Fawahidatan au ma malakat. Baik, 3 kalimah saya baca. Au dibaca dengan lin, ma dibaca dengan ma asli, ada alif sebelumnya baris atas. Kemudian malakat, kaf dengan ta yang hamas bunyi. Kaf pun hamas juga. Malakat kat bunyinya. Jadi satu harakat saja. Kemudian aimanukum. Baik, boleh wakaf sini kita baca kum ni matikan di situ saja. Kalau sambung pun dia juga tetap bunyi kum dengan izah syafawinya. Iaitu lin ai sebelum ya baris atas. Ma ada alif kecil baca dengan ma asli. No kemudian kum.
imanukum. Jadi kita tak baca aima, bukan ima. Kalau i dah jadi mat asli aimanukum. Jadi maknanya satu harakat saja, lin aimanukum. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya, sambung. Kita wakaf kat sini, kum izzah syafawi, mim mati. Zalika, ka, zalika. Jadi mat asli baca za itu sebab ada alif kecil di sini. Li, ka. Kemudian adna. Baik. Ada itu adalah huruf qalqalah dan dia mati. Perhatikan di sini kita baca dengan qalqalah sughra, QS. Sughra, sughra. Jadi MJM ni mad jaiz munfasil, iaitu huruf nun ini ada alif. Kemudian atas alif tu ada gelombang sebab dia bertemu dengan hamzah. Jadi kita baca adna Allah dibaca dengan mad asli. Sini mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Kemudian ta'ulu. Okey. Itu saja ayat yang ketiga, kita baca daripada mula. Sama-sama kita baca. Baik, ini panjang dekat setengah jam sebab ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Kita akhir dengan bacaan iaitu keseluruhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atul yatama amwalahum wala tattabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa' fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Jadi itu saja bacaan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya.